Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بأنه من كل جانب. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian untuk sesi yang kedua. Kita dah selesai sesi yang pertama tadi. Jadi untuk yang kedua ni kita masuk pada pengajian ilmu tafsir. Jadi kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan di muka surat yang kelima. Tafsir Nurul Ihsan di muka surat yang kelima. Masih lagi tafsir suratul Fatihah. Masih lagi tafsir suratul Fatihah pada ayat yang terakhir, iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sama-sama kita tengok. Kata Allah, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud dia? Tunjuk olehmu akan kami jalan yang betul, atau tambah akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul, iaitulah agama Islam. Baik, ini masuk dalam doa permintaan kita kepada Allah dalam ucapan bacaan Fatihah kita. Kita minta kepada Allah tunjukkan jalan yang betul. Semua kita nak jalan yang betul, jalan yang mengikut apa yang ditetapkan oleh syarak. Kalau kita tak betul, tolong betulkan. Kalau kita tak betul, kita minta Allah betulkan, tunjukkanlah ya Allah. Maka nak dapat petunjuk ni antara satunya dengan kita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, kita berdampingan dengan alim ulama, kita dapat kenal lah mana satu jalan yang betul. Bermakna kalau kita jauh daripada majlis ilmu, kita jauh daripada majlis-majlis bersama dengan alim ulama, maka barangkali ada andaian kita ni akan tersesat jalan. Kita ni akan lari daripada jalan yang sebenar. Boleh jadi tak? Boleh jadi sangat. Langsung-langsung kalau kita tak peduli. Majlis ilmu pun kita tak masuk sejak daripada lahir sampai ke hari ni, langsung tak mengaji. Hanya kita buat amal ibadat kita sekadar ikut-ikutan aja. Maka mungkin tak, boleh jadi tak, apa yang kita buat tu sebenarnya dah tak betul. Apa yang kita lakukan sebenarnya tak mengikut kehendak syarak. Itu dalam bab kerja buat fiqh kita ataupun syariat kita. Bagaimana pula pegangan dan akidah kita? Kalau sejak daripada lahir sampai ke hari ini dah meningkat umur Tuhan bagi 40, 50, 60, 70, langsung tak pernah mengenali ma'rifatillah, kenal Allah. Ada tak kemungkinan kita ni dah tersesat jalan dah? Memang ada sangat-sangat. Jadi kita minta kepada Allah dalam bacaan Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah olehmu ya Allah akan kami ni, tunjuk apa? Jalan yang betul. Jalan yang betul yakni agama Islam. Itu jalan yang betul, agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang betul adalah agama Islam. Jadi sambil kita baca Fatihah, cuba kita faham maksud dia.
Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah jalan yang betul. Kalau aku tak tahu lagi, aku tak erti tentang agama ni, tunjukkanlah aku jalan yang betul. Dengan makna, berilah kekuatan kepada aku nak mencari jalan yang betul. Maka nak mencari jalan yang betul ni banyaklah. Kita rasa nak mari majlis ilmu, rasa nak mai sangat majlis ilmu, rasa nak cari sangat majlis ilmu. Tuhan berilah sedikit hidayah kat kita. Kalau sebelum ni, majlis ilmu ni satu majlis yang paling boring sekali. Majlis ilmu ni suatu majlis yang tidak menjadi minat kita. Tapi kalau majlis lain, itu menjadi keutamaan kita. Tapi dengan kita duk baca Fatihah ni, sambil kita faham maksud dia, ya Allah tunjukkanlah. Allah beri kekuatan kepada kita untuk hadir majlis ilmu. Sebab ini satu cara untuk kita nak mendapat jalan yang betul. Macam tuan-tuan mengaji tauhid tadilah. Kalau sebelum ni tuan-tuan langsung tak pernah mengaji, tuan-tuan faham apa dia itu ta'alluq tanjiziyun qadim. Tuan-tuan faham apa dia konsep qadrat, apa dia konsep iradat Allah. Tuan-tuan faham tak wujud dia, qidam dia, baqa dia, faham tak? Mungkin sekadar kita boleh faham, kita boleh reti, kita boleh sebut dengan sebab ada lagu nasyid aja. Kan? Sifat 20, wujud, qidam, baqa itu aja. Tapi secara faham yang betul-betulnya kita faham tak? Mungkin tak. Kan? Kalau Tuhan nak hukum kita lah, nak seksa kita lah, layak ke tidak? Kerana kita langsung tak kenal dia. Dia bagi akal dekat kita, langsung kita tak kenal dia. Layak tak Tuhan nak humban kita dalam neraka? Memang layak sangat. Dia bagi nikmat kat kita banyak tak? Allah, nikmat banyak. Hari ni sejak sampai daripada kita lahir sampai hari ni berapa banyak dah nikmat Tuhan kalau kita nak kira dia bagi kat kita. Yang paling besar nikmat akal hak dia bagi dekat kita. Kan? Nikmat akal hak dia bagi dekat kita ni betapa besarnya sampai kita guna semaksimal mungkin akal hak Tuhan bagi untuk kita mencari kesenangan hidup kita. Kan? Yang kaya makin bertambah kaya, yang bisnes makin besar bisnes dia, yang pertanian makin berkembang pertanian dia dengan akal hak Tuhan bagi. Kita guna ada sikit aja akal hak bagi untuk nak kenal Allah. Kita guna ada akal tu. Kalau tak guna, layak tak Tuhan nak hukum kita? Memang layak sangat. Quran ada sebut tak? Ada. Kita baca nanti surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah kamu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kamu kenal konsep ni? Wastaghfir li zambik. Kemudian baru kamu istighfar kepada Tuhan engkau bagi minta ampun di atas dosa-dosa engkau. Kenal Allah, istighfar. Susunan ayat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Gabung dua sekali. Tapi Allah sebut yang mana dulu? Fa'lam dulu. Lepas tu bawa Allah wastaghfir. Disitulah Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan ayat tu, kata Imam Syafi'i, ahkamna hadza qabla dzaka. Kami teguhkan ini dulu, ilmu akidah, sebelum kami pergi yang kedua, iaitulah ilmu syariat. Kita hari ini ilmu akidah langsung kita tak peduli. Layak tak Allah nak humban kita dalam neraka? Memang layak sangat. Sebab tu kita minta dalam Fatihah duk baca sedia dah. Tapi cuba faham pula. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan agama Engkau. Maka nak dapat petunjuk, antaranya kita hadir majlis-majlis ilmu, kita hadir majlis-majlis bersama alim ulama. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita hadir majlis seumpama ini. Baik, kemudian maksud dia apa lagi? Tunjukkanlah olehmu akan kami jalan yang betul. Okey, sekarang dia kata kami dah tahu dah jalan yang betul ni, tapi kami masih kurang lagi. Atau tambah akan kami. Tengok, dia buat mai step yang kedua. Kalau sesat, kamu betulkan kami ya Allah. Dah dapat jalan yang betul, engkau tambahkan lagi ya Allah. Itu daripada ihdinas siratal mustaqim. Macam kita ni, kita yakin penuh yang kita pilih jalan ni jalan yang betul. Tapi nak bawa bekalan, nak ikut jalan ini masih banyak lagi kekurangan. Ya Allah, engkau tambahkan lagi lah bekalan kami untuk kami nak ikut jalan yang betul ni. Sebab di sana banyak halangan-halangan dia. Kan? Macam kita nak pergi ke Mekah, kita nak pergi musafir ke mana tempat,
Jalan ni tepat dah, tengok GPS memang tepat dah. Tak sesat dah, sekarang ada teknologi canggih, ada GPS pula, boleh set dah. Ya, nak pergi ni memang kita punya destinasi di sini. Kan? Kedudukan dia di sini. Tapi nak pergi ni, apa nak jadi di jalan tengah ada apa-apa kemungkinan tak? Kemungkinan di pertengahan jalan apa nak jadi ada tak? Ada sangat. Mungkin di tengah jalan kereta kita rosak. Mungkin di pertengahan jalan kita kehilangan duit dan sebagainya. Apa persediaan kita? Maka kita nak cari tambahan persediaan untuk kita nak ikut jalan yang betul. Nak cari jalan yang betul satu hal, nak ikut jalan yang betul satu hal pula. Sebab tu dalam ihdinas siratal mustaqim dia tafsir, tunjuk jalan yang betul, kemudian dah betul, tambahkan lagi. Tambah lagi kekuatan. Kan? Sebab tu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berdoa, kita selalu baca doa tu, mungkin kita tak tahu doa siapa. Kan? Sayyidina Abu Bakar baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kan? Tu imam duk baca, kadang kita duk baca doa tu. Cuba kita faham apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar ni. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa. Engkau tunjuklah kami jalan yang sebenar tu memang sebenar. Kalau ini jalan Islam, engkau tunjukkanlah ya Allah, ini jalan yang betul Islam. Dalam bab Islam pun kita pening lagi tuan-tuan. Kan? Kita duduk dalam masyarakat hari ini, masing-masing dakwa kata dia hak Islam sebenar. Ini pun dia kata, dia pun Islam juga. Kan? Ini kata dia pun Islam juga. Ini kata dia nak buat hudud. Ini kata dia bukan tolak hudud. Pening ni lah. Hak ni kata nak buat hudud, hak ni kata dia tak tolak hudud, cuma dia tak boleh buat. Kan? Hak mana satu ni ya? Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar itu benar. Kaji tengok, dua-dua ni masing-masing dakwah Islam. Yang kata nak buat hudud ni, betul ke ikhlas kamu nak laksanakan hukuman hudud? Betul ke ikhlas kamu nak bawa hukum syariat ni dalam pentadbiran? Cek tengok, baca tengok kenyataan dia macam mana. Cek tengok, nampak betul usaha sungguh-sungguh ke arah tu. Tengok yang satu lagi pula. Kan? Kami tak tolak hudud, tapi hudud ni macam ni lah, macam ni lah, macam ni. Ini betul ke tak ni? Kan? Kalau kita nak betul-betul, pasal apa kita cari timbul pelbagai masalah, bukan nak selesai masalah. Kalau betul-betul kita nak, marilah sama-sama kita cari jalan penyelesaian, bukan kita cari masalah nak bagi tak jadi. Kan? Kita timbul macam-macam persoalan. Hudud ni bukan kami tolak. Hudud ni sebenarnya tak boleh nak buat dalam keadaan hari ni. Kan? Dengan kekangan-kekangan kita yang pelbagai agama ni, tak boleh nak buat. Kita tahu hukum ni hukum Allah, kita tak tolak. Kan? Alasan dia macam tu nampak sekali boleh terima tak? Nampak sekali macam boleh terima. Kan? Sebab kita hari ni kekangan banyak sangat. Baik, kalau kita fikir sikit lagi, ni hukum siapa? Hukum Allah. Bila hukum Allah, Allah hantar untuk siapa? Untuk manusia. Apakah kita mengaji dalam ilmu tauhid, Allah ni tak ada ilmu kah? Allah ni bila dia hantar hukum, dia tak ada ilmu kah? Maksud dia apa? Dia tak tahu esok manusia ni, hamba dia ni macam-macam agama dah. Jadi sesuaikah dengan hudud untuk zaman tu? Tak sesuai dah. Jadi leceh Tuhan. Leceh Tuhan ni. Hukum dia ada ketika boleh guna, ada ketika tak boleh guna dah. Kan? Nampak rendahnya Tuhan ni. Nampak ilmu Tuhan ni tak setara mana. Hebat yang kita lagi. Bahaya tak ada soal akidah? Bahaya tak soal akidah? Nampak sikit aja dia punya alasan dia. Tapi alasan dia kalau kita detailkan, membawa maksud, dia tolak tak hukum Allah. Dah. Kan? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini jalan yang benar. Kalau benar ya Allah, pastikan dia benar. Dan berilah kekuatan, warzuqna, berilah rezeki kepada kami ya Allah, ittiba', warzuqna ittiba'ah, beri rezekilah kepada kami untuk kami nak ikut jalan yang tersebut. Sebab nak ikut ni pun tuan-tuan, masalah pula. Kadang-kadang bukan dia tak tahu, dia tahu. Aku tahu hak tu betul, tapi tak payah. Buah tak payah tu ada juga. Sebab nak ikut tu satu halangan pula.
Dia macam cerita golongan Yahudi, ulama Yahudi. Di depan nanti Allah ada sebut, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab. Kan? Dia ulama-ulama Yahudi ni di zaman Rasulullah, di ketika di Madinah, dia tak masuk Islam, dia kekal agama Yahudi dia. Dia mezarah adik-beradik dia. Mezarah anak nakan dia, mezarah cucu dia, mezarah saudara sepupu dia. Mai tanya hampa lagu mana dah lah ni? Kami semua pakai ikut Nabi Muhammad dia. Kami tinggal habis hak lama, kami ikut Nabi Muhammad. Pak Long macam mana? Apa nasihat Pak Long? Pak Long marah kami bang? Dah, hampa duk tu elok dah. Muhammad tu betul. Hak Muhammad bawa tu betul. Kan? Pak Long dia pun tok guru juga. Tok guru ahli kitab. Kitab Taurat tok guru juga. Kan? Dia pergi cerita dekat anak nakan dia, dia kata hampa duk tu elok dah. Muhammad ni tak tipu orang. Muhammad ni tak kecoh orang. Hampa duk betul-betul dah ikut agama dia. Atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu suruh orang lain buat baik? Apa dia? Ikut Muhammad. Bila anak nakan tanya Pak Long lagu mana pula? Hak Pak Long tu ikut Nabi Muhammad tak? Pak Long tak payah, Pak Long lagu ni dah. Tanpa Pak Long macam ni dah. Pak Long tak tinggal dah Pak Long. Kan? Dulu, kini dan selamanya macam ni dah. Cumanya hak hampa tu elok dah lagu tu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ayat tu. Adakah kamu suruh orang lain buat baik sedangkan kamu lupa diri kamu? Ni kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang betul. Doa pula Sayyidina Abu Bakar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah tunjukkanlah kami suatu kebenaran tu benar dan berilah kekuatan kepada kami nak ikut kebenaran tu. Kan? Sebab nak ikut kebenaran ni pula satu halangan besar pula tu. Macam tu juga benda mungkar. Allahumma arinal batila batila. Ya Allah engkau tunjukkanlah kepada kami benda ni, kalau betul-betul tak betul, biar benda tu tak betul sungguh. Biar nampak kata tak betul sungguh benda tu. Tunjuk kat kami ya Allah. Baik, nampak dah memang tak betul pun. Memang munafik pun. Memang cakap tak betul pun. Kemudian kenal dah tak betul. Tapi teringin juga nak ikut. Warzuqna ijtinabah. Beri rezekilah kepada kami ya Allah boleh tinggalkan benda tu. Sebab nak tinggal hak tu pun masalah. Nak boleh tinggal hak tu pun halangan besar pula benda tu. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah berilah kekuatan kepada kami boleh tinggal pula yang tu. InsyaAllah ambil doa tu kita baca lepas semayang. Sambil kita semayang kita ingat maksud dia. Sebab kita tak dah nak ikut tu semua dah. Kan? Umat Nabi Muhammad ma baina 60 wa 70 umur dia. Antara 60-70 je. Kan? Kalau boleh lebih tu, itu ekstra lah tu. Kan? Maknanya Tuhan bagi peluang lagi, taubat apa semua, qada sembahyang ke apa semua, ada lagi peluang. Kadang-kadang Tuhan bagi tak sampai dah. Kan? Minta kepada doa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini ayat hak kita duk baca ni, minta Allah tambah. Baik, tambah pun minta. Ataupun lagi, atau kekal akan kami jalan yang betul, iaitu agama Islam. Nak boleh kekal istiqamah ni pula satu ujian pula ni, satu cabaran pula ni. Kita yang boleh duk main surau ni, yang boleh duk jaga amal ibadat kita ni, yang boleh duk istiqamah di atas ngaji ni, ya Allah engkau kekalkan kami macam ni ya Allah. Sebab apa? Di sana boleh lagi halangan-halangan dia mai, iaitulah kita boleh tinggal benda ni. Terus duk heran lah, terus duk pelik lah. Iblis beribadat kepada Allah lama mana? 1000 tahun. Kita berapa hari baru beribadat kat Tuhan ni. Kalau cek balik lah zaman muda sampai lah ni, hak aku yang start betul-betulnya umur 50. Baru hak betul-betulnya, hak sebelum tu Allah. Kan? Ada hak dan lah, hak tak dan pun tak dan lah. Tapi banyak tak dan lah daripada dan. Kan? Zaman dulu ni puasa ni, zaman budak-budak dulu ni balik dah masa tu. Kan? Balik dah, mukallaf dah. Tapi puasa tak bisa kecukup. Zaman tu, zaman muda dulu, zaman bujang dulu ni, hak betul-betul jaga ni main muat pencen dah. Contohnya lah, kan, main muat pencen dah. Habis hari ni kita dah boleh duk ikut semua ni, kita jaminkan kita boleh macam ni, konsentrate macam ni sampai mati? Belum tentu.
Kan? Tu kita baca dalam tasyahud tu, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah dalam lepas tasyahud tu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, hey Tuhan yang boleh membalik-balik hati manusia. Saat macam tu, saat macam ni, duk. Hati manusia ni kita ni hari ni rasa Allah macam ustazah, macam ustaz hari ni. Esok dah jadi level pula. Esok dah jadi macam artis pula kita ni. Hati tu masa mai dengar hari ni Allah balik tu kira lah, kalau kata hak laki-laki ni jadi macam ustaz lah, kalau hak perempuan tu macam ustazah lah. Cakap dengan orang pun kita kena beringat ni, cakap tak ni banyak-banyak sangat, jaga mulut tu. Alhamdulillah bagus lah. Tapi seminggu lepas tu, sebulan lepas tu tak main kuliah lah. Dia stop kuliah sebulan. Lepas tu jadi lagu mana? Jumpa balik. Jadi macam dulu balik. Tu hati kita ni dia boleh berubah-ubah. Jadi bila macam tu minta kepada Allah, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ya Allah ala dinika, di atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan di atas ketaatan kepada engkau. Jadi kita duk minta, duk baca tu Allah. Kalau kita ingat maksud dia lah, Masya Allah. Kita baca sambil kita amalkan benda tu pula Allah. Kita ni siapa? Syaitan, iblis yang sujud kepada Allah, yang beribadat lama, akhirnya apa? Wa kana minal kafirin. Dia daripada orang kafir. Sebab dia tak sujud kepada Adam. Aba wastakbara. Enggan sujud kepada Adam, engkar perintah Allah, kufur dia. Kita ni tak rasa hebat lah, tak payah rasa hebat lah. Kita berapa hari baru ibadat. Sekali syaitan iblis mai kacau, dia boleh kona pikul lain. Maka kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, minta Allah kekalkan. Atau kekal akan kami ni ya Allah jalan yang betul. Apa jalan yang betul? Agama Islam. Minta kekal macam tu. Macam kita duk boleh ulang mai, duk mengaji, mai dalam selalu majlis-majlis keagamaan kita ikut. Lepas ni kita ada Isra' Mi'raj, duk bilang lah tu. Kita jenis orang duk ikut kuliah ni, lepas ni kita ada program apa? Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj kita ada apa? Nisfu Sya'ban. Lepas tu Ramadan. Pengisian-pengisian dia untuk ilmu kita ni, kita dah cadang dah. Ini program dia macam ni, macam ni. Ini semua menggalakkan apa? Kekal di atas agama Allah. Cuba kita bayang, kita ke tepi saat kita keluar daripada kelompok pengajian ni. Kita duduk cara kita aja, apa jadi? Galik sungguh. Malaikat sungguh. Seronok dengan kerja kita aja. Betul lah Tuhan sebut dalam surah yang lain, At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir ya. Melalaikan akan kamu oleh banyak sehingga hatta zurtumul maqabir, sehingga pergi ziarah kubur ya. Jadi kita kena ingat mati. Saya dah baca baru ni satu artikel, belum marah bila ustaz duk raja sebut mati. Dia kata duk gaduh ke mati. Ustaz ni cerita dah, tak ada cerita lain. Kalau dalam kuliah agama mati. Kira hak hidup lah, hak mati tu biar pergi ke dia lah. Hak mati dia punya pasal lah, kita kira hak hidup ni. Ni ajak orang semua nak mati semua. Jadi semua kena dalam surau semua. Semua kena main mengaji semua. Habis orang ni, jadi masa mereka sepatutnya di tempat lain, kita suruh ingat mati je. Nampak sekali macam logik juga dia cakap tu. Tapi sebenarnya dia hina tak perkataan Rasulullah. Ada tak hadis Rasulullah sebut? Rasulullah sebut apa? Aksiru zakir hazimil lazzat. Aksiru, perbanyakkan olehmu, zikra, ingat, sebut, hazimil lazzat, yang memutuskan kelazatan. Tengok nak makan sedap ni, ingat yang memutuskan kelazatan apa dia? Al-maut, mati. Dia lain sikit. Nabi suruh banyak ingat. Nabi kata apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang hampa ziarah kubur. La fazuruha, pih. Dulu aku tak bagi hampa ziarah kubur. La, pih. Pih apa? Bila pergi tengok kubur tu, tuzakkirul maut, ingat mati. Bila pergi ziarah kubur, ingat apa? Ingat tapak rumah kita hak ni je lah. Lepas mayang tu nak pergi mana? Nak pergi tengok tapak rumah sah. Baru beli kat sana. Cadang-cadang tu nak beli jugalah. Tak beli lagi. Hai, sakan Pak Long ni.
tanah sat sini geran banyak nak beli lagi ke? Ha lah, nak cadang jugalah ni pun. Tu cadang tak mana tu? Tu belakang masjid tu. Tak mana belakang masjid? Ada orang nak jual ke? Ada. Tak nampak tak mana ni. Ada. Ada ke? Ha, jom kita pergi tengok esok. Mereka jual lagu mana? Mereka kira lot. Satu lot mereka jual tanah lot nak tu. Mereka tak jual relong-relong, tak ada. Kan? Hak tu tak ada relong-relong, tak ada ekak-ekak, tak ada. Dia ambil lot je. Kita pergi tengok esok. Dia pun teringin juga kan ambil satu lot. Kalau macam tu saya pun teringin juga tu hak lot-lot tu. Berapa tu? Tak tahulah harga, tapi rasa tak mahal mana Mazan. Kan? Tak ada lah ribu-ribu, tak ada Mazan ni. Murah sungguh tu. Doktor tanah lot ni pun berbelah ribu juga kan? Ni tak ada ni. Start mutu pipi tengok, ni. Ni ke? Kita duk bayang apa dia? Ni. Takkan hak ni kepala hak ni, hak kita esok ni. Kan? Hak kita banyak-banyak esok nak ambil duk ni. Elok tak? Tu Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Dulu aku larang hampa ziarah kubur lah, hampa pi lah. Bila pi tu dia teringat, aku pun tak apa hari dah. Kan? Bila tak apa hari tu kena carilah bekal nak pi tang tu. Ini semua untuk kita nak bagi jadi elok. Kan? Nak bagi jadi elok sebab urusan dunia kita pandai dah. Agama tak cerita pun kita pandai ni. Urusan dunia bak nak jadi kaya ni kita pandai dah. Dia fikir kau ni, dia fikir kau ni tak tidur malam. Kan? Dia punya nak laku bisnes dia fikir macam-macam. Nak buat dia kreatif dah tu. Tapi hak ni tak nampak. Hak ni kalau Nabi tak sebut, Quran tak sebut, memang tak nampak. Mana? Hak dalam kubur ada apa nak jadi? Ada orang picek dah. Kan? Siapa picek dah? Siapa dia balik cerita dah? Dalam kubur tu Allah, dia kata dia balik baru ni, dia pergi duduk sat dalam tu, Tuhan bagi kita seminggu duduk dalam tu, balik-balik dia pesan ke anak cucu, hampa kena ingat lah, ayah pergi duduk baru ni seminggu dalam kubur tu, malaikat mai rotan Allah besar lah. Ada cerita? Tak ada. Jadi hak tu tak nampak. Sebab tak nampak tu, dia kena mai hadis, mai ayat cerita. Maka kita orang yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Hatu dia panggil benar ghaib, benar tak nampak. Tapi bila masuk dalam telinga kita ayat Quran dan Nabi, pasti ada macam tu. Jadi bila kita pergi tengok macam tu, insya-Allah dia jadi elok sikitlah. Kan? Ada dia buat camp motivasi, kalau tak salah ingat saya, kawan saya dia pernah buat. Kan? Anak-anak remaja ni. Yang akhlak mereka ni kan anak remaja biasalah. Kita dulu pernah remaja. Kan? Jadi ada satu slot tu bawa pergi kubur. Bawa pergi kubur. Kan? Malam bawa pergi kubur. Berapa duduk tang ni? Satu kubur seorang, satu kubur seorang. Tu dia. Yang kata budak kalau orang tua pun lari balik Kan? Ni budak-budak ni. Dalam camp motivasi tu letak satu. Seorang. Duduk sejam situ. Kan? Dan kesan dia ada sungguh. Kesan dia ada sungguh. Daripada situ hak mai buah-buah tadi dia lain. Kan? Dia lain lah. Dia balik dalam akhir dia punya camp motivasi tu, ustaz dapat feedback balik daripada pelajar ni, hak bermasalah tadi ada dah kesan dia. Betul Nabi sebut. Kan? Lepas ni kita buat program motivasi orang tua pula. Boleh? Kan? Setiap seorang pergi tengok kubur. Hak ni lama sikit semalam. Kan? Kalau budak tadi sejam, hak ni kita letak semalam. Tengok nak jadi lagu mana kan. Insan tuan-tuan. Tak pula jauh-jauh, jangan tak dekat-dekat. Kan? Mulut jauh. Keluar pun tak panggil, tak dengar lah. Panggil pun tak dengar lah. Tak jauh-jauh sikit nak jadi lagu mana. Kan? Dia kata lari balik ustaz. Tak apa kita tambat tu. Kan? Ikat kaki duk tu ustaz. Jadi lagu mana. Insan boleh kan. Inilah kita. Kalau tak buat lagu tu dia tak sedap. Kan? Kok-kok dah nak sedap lagu tu. Ini berbagai cara orang gunakan untuk kita nak beri ada kesedaran. Baik. Dan pernah berlaku seorang ulama. Kan? Pernah berlaku seorang ulama. Dia gali di rumah dia satu lubang kubur. Dia masuk bila? Dia masuk dalam kubur tu bila dia rasa malas nak buat amal ibadat. Kan? Nak sembahyang malas, nak baca Quran malas, rasa malas segan. Kita bermain macam tu. Kan? Kita kadang-kadang dia main kan, rasa malas nak pergi jemaah segan, lepas sembahyang tu nak buat sunat pun segan, nak baca Quran pun segan. Dia ni bila dia main lagu tu, dia masuk dalam kubur. Dia masuk dalam tu.
Dia masuk nanti dia berdoa, irji'uni Allah la'alli a'mala salihan, irji'uni ya Allah la'alli a'mala salih, kembalikanlah aku ke dunia balik ya Allah, kembalilah aku ke dunia balik, aku nak amal soleh dah. Dia sebut benda tu, dia berdoa benda tu, dia keluar balik, semangat balik. Kita cuba try tengok macam tu boleh? Gali kepala rumah kan, ni pak hang ni bang tabiat dah bang ni, nak gali kepala rumah ni. Ni mak hang ni apa dipanggil orang duduk gali rumah ni, nak buat kubur, kata nak ingat kan. Kita tak sampai taraf tu dah. Tapi nak cerita ada orang sampai macam tu, sebab berpandukan kepada hadis Nabi tadi. Tapi kita heran ada orang kita tak boleh terima bila kita duk cerita tentang benda ni. Ini semua untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Habis. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kata jalan yang betul tu jalan siapa? Jalan segala mereka yang telah engkau nikmat, yakni yang telah engkau kurniai nikmat atas mereka itu. Jalan tu. Jalan mereka ni ya. Orang ni engkau dah bagi nikmat dah kat depa. Allah bertuah sungguh orang-orang ni. Maka kami ni ya Allah, kami pun nak ikut jalan ni. Jalan orang-orang yang telah engkau bagi nikmat ni. Siapa dia orang yang telah engkau bagi nikmat ni? 4 firqah. Abu Baris dekat dia. 4 firqah. Firqah ni 4 puak, 4 kumpulan. Siapa dia 4 kumpulan ni? Daripada segala anbiya, 1, para nabi-nabi, dan siddiqin yang sangat membenarkan. Dia bukan sadiq, dia bukan sidik, dia siddiq, mana sangat membenar. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada gelaran As-Siddiq. Maknanya sesuatu yang Allah wa'mai, sesuatu yang hadis Nabi sebut, dia tak tolak dah. Dia percaya sungguh-sungguh. Kan? Macam tengok cerita para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar, sampai dia mendapat gelaran As-Siddiq dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nanti kita nak masuk bulan Rajab nanti. Kan? Nabi naik ke langit, turun balik semalam aja, daripada Mekah pergi ke Palestin, naik ke atas, turun, mai balik ke Madinah, mai balik ke Mekah, semalam aja. Zaman tu bukan ada kapal terbang, kan? Bukan ada kereta api laju, kan? Macam mana Muhammad boleh pergi ke Palestin, naik balik ke atas, turun dan kembali ke Mekah semalam? Bila Nabi cerita di Mekah sampai subuh, sebelum subuh, dan subuh tu Nabi cerita, macam mana masyarakat pada masa tu? Kan? Tambah-tambah musuh Rasulullah. Macam mana? Allah, Muhammad ni dulu kami duk rasa macam gila dah, tapi pagi ni sah confirm gila. Ada dia cerita pergi Palestin tu, naik langit pula, turun, mai. Ini cerita kartun semua ni. Allah sonok pakat bertepuk, tak tahulah Muhammad gila dah, Muhammad gila dah. Siapa dia ikut Muhammad bodoh habis dah, Muhammad gila. Dia kata dia pergi ke Palestin, kita pergi pun sebulan. Akhirnya kita pergi tanya kawan dia, kawan baik dia, Abu Bakar. Tengok dia nak percaya lagi tak kawan dia hak ni gila dah. Dia nak kata apa-apa, komen dia. Kan? Dia macam wartawan juga, pergi tanya kawan tu, tanya kawan ni kan. Pergi tanya kawan dia, apa nak komen dia? Pergi tanya, Abu Bakar, hantar cerita lagi pagi ni. Isu apa pula ni? Isu hari ni memang panas punya. Kan? Ni bukan isu Tok Bomo punya ni. Kan? Ini isu apa? Isu Muhammad mengaku naik ke langit. Macam mana? Abu Bakar tanya, siapa orang kata? Muhammad. Betul Muhammad kata? Betul. Baik, kalau Muhammad cerita naik ke langit, luar langit pun aku percaya. Tu sakat tu dia cerita. Kalau dia lebih lagi pada tu pun, kalau kata mai daripada Nabi Muhammad, aku percaya. Itu dia panggil siddiq, sangat membenarkan. Kan? Sebab tu dia dapat kedudukan yang tinggi. Okey, 2 kumpulan. Kumpulan yang ketiga, dan syuhada, mati syahid. Allah, hak ni pun tak ada dah, malaikat syurga je balasan dia. Kan? Kita ni kalau orang tanya nak mati syahid tak? No. Lepas tu ada usaha dah nak mati syahid. Usaha dia macam mana? Kena bersedia untuk mati syahid. Mati syahid dalam ma'rakah, dalam peperangan. Kan? Dalam peperangan. Dia kata tempat kita tak ada perang, tak ada masalah. Kan tak bersedia, kalau jadi perang kita lawan. Kemah tu. Kan? Kita kalau jadi tempat kita peperangan, bukan kita berdoa tak? Bukan kita berdoa macam tu. Kalaulah keadaan macam tu, kan? Kita tetap mempertahankan. Kalau negara luar serang dan sebagainya, yang kufar nak ambil, kita lawan. Mati-mati syahid. Tu ya. Tu ya. Kan? Tak apa, kita try tengok. Kan? Try apa? Ini dia kata dia nak belarak pula GST tam nama tu. Kita pergi sat. Boleh?
Tu tak mati tu. Habis tu kena gas ya. Rasa-rasa berani. Saya bukan tak lepi, dia kata. Saya hari tu dah kenuri. Tak dikemas sangat kan. Tak dikemas sangat. Saya hari tu dah kenuri 5 hari tu. Tak payah kan. Dalam benar tu nak habaq kata tadi ni, kita ni kalau kena mai sungguh dalam suasana dia, sanggup tak? Kan? Tu pulanglah pada iman masing-masing. Kan? Pada iman masing-masing. Tapi kalau orang yang Allah beri kekuatan kepada dia, hak ni hak dia cari-cari ni. Macam para sahabat dah. Kan? Tercari-cari nak ambil syuhada, nak ambil syahid. Kita ni yang tempat kita tak terlibat dalam peperangan yang macam tu, kita pun berdoa kalau dapat macam tu, seronok juga kan. Mati syahid lah, bukan kata kita nak minta perang dah. Maksudnya kita, contohnya di Palestin, contohnya di Syria, ada sahabat kita yang pergi Syria, ada sahabat kita yang dulu pergi Afghanistan sebab nak cari syahid ni. Nak cari syahid. Kita tak sampai setara tu aja. Mujahadah kita ni sekadar kita kata guna sedikit tenaga, guna sedikit wang ringgit aja, pun kita tak sanggup dah kan. Pun kita tak sanggup dah. Sikit ruang masa, sedikit wang ringgit kita, sedikit tenaga kita untuk kita nak i'la kalimatillah. Asalnya yang tu lah kan. Mati kerana apa? I'la kalimatillah, nak meninggikan agama Allah. Sekarang kita nak apa? Nak tinggikan agama Allah. Kita nak biar agama Allah, hukum Allah terlaksana. Berjuang lah tu. Itu mujahadah lah tu kan. Cuma mujahadah kita tak sampai penggunaan senjata, kita guna cara lain. Pun hak tu tak berani dah. Allah, kalau nak mati syahid berat lagi ya kan. Ini kita tanggungjawab kita. Baik, 3 golongan. Yang keempat, dan salihin, orang-orang yang soleh. Nabi kita tak dah. Siddiqin pun berat juga sebab kita kaki penipu kan. Syuhada ni tak tahulah kita. Harap-harap akut salihin. Hak keempat ni, ya Allah, Engkau tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan siapa? Jalan-jalan orang yang telah Engkau bagi nikmat. Siapa yang Engkau bagi nikmat ni? 4 ni. Baik, kemudian dia nak tafsir. Maka anbiya tu, orang yang jadi nabi, kita tak dapat peluang hak ni. Dan siddiqin, segala orang yang benar zahirnya dan batinnya. Itu dia panggil siddiq. Pada Allah dan pada manusia. Pada Allah pun dia benar, pada manusia pun dia benar. Itu dia panggil siddiq, dia tak kecoh. Maka syuhada itu segala muslimin yang mati perang kafir, mana perang dalam i'la kalimatillah. Sebab tu dia buat mari kerana meninggi, bukan meninggal, kerana meninggi agama Islam. Ini dia panggil syuhada. Dan yang terakhir, dan salihin itu segala mereka tiada tinggal taat kepada Allah dan tiada kerja maksiatnya kepada Allah. Ini soleh. Taat tak tinggal, maksiat tak buat. Rasa-rasa boleh hak kita kan. Hak salihin ni pun berat lagi kita. Tapi nak tak yang ni? Nak. Asal yang boleh mentafsirkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim ni, yang mai 4 nama ni, 4 kumpulan ni, bukan surah Fatihah, suratul Nisa. Suratul Nisa, dalam suratul Nisa lah ulama ambil ayat tu mentafsirkan siapakah mereka yang Tuhan telah bagi nikmat ni. Mana dalam suratul Nisa dia bunyi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ayat tu ulama ambil mentafsirkan ayat suratul Fatihah ni. 4 golongan ni. Boleh turun cerita ayat tu, cerita tentang apa? Cerita kata Allah, siapa-siapa yang taat pada Allah, siapa-siapa yang taat pada Rasul, mereka ini akan bersama-sama dengan orang yang Allah bagi nikmat atas mereka itu. Siapa yang Allah bagi nikmat atas mereka itu? 4. Siddiqin, syuhada, salihin. Anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Cerita dia lagu mana? Ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ni dia juru khidmat pada Rasulullah. Selalu dia khidmat dengan Rasulullah kan. Macam kita duk khidmat dengan tok guru kita kan. Kita dah tak ada Rasulullah dah, jadi kita cari kekasih Allah. Siapa dia? Al-ulama, orang-orang soleh. Kita khidmat, tolong dia, bantu dia. Bukan nak sebarang pulangan hasil duit apa, tak. Nak bantu dia, nak tolong dia. Macam juga Thauban tadi, dia khidmat dengan Rasulullah. Bila dia khidmat dengan Rasulullah, suatu ketika Rasulullah keluar urusan luar.
Kan? Tak jumpa lama. Jadi dia tu bawa kepada perubahan diri dia. Diri dia berubah, mukanya pucat, keadaan diri dia macam orang tak sihat, sakit. Bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya, "Ya Sauban, hal marita?" "Hei Sauban, kau sakit ke Sauban? Nampak macam tak terurus ni, nampak muka pucat dan sebagainya ni, nampak macam orang sakit ni, kau sakit ke?" Dia kata, "Tak ya Rasulullah." Habis tu, "Saya merindui engkau ya Rasulullah. Saya rindu kepada engkau ya Rasulullah." Rindu sungguh-sungguh kan. Dia macam mak rindu ke anak kan. Kita ni, anak kita pi, jangan kata lari pada rumah dah, hantar pergi mengaji ya. Duk biasa kecil dengan kita, berapa lama dia duduk dengan kita, suatu hari nak hantar anak pergi duduk asrama. Kan? Wak dia tak ada masalah. Kan? Dia tak terasa sangat, tak ada anak lagi mujuk dia kata. Kan? Wak tu. Kan? Balik mak ni Allah. Makan nasi pun tak lalu dah, nak tunggu minggu depan baru boleh pergi tengok. Kan? Minggu depan baru boleh pergi tengok. Ni awak tak makan nasi ni, teringat ke anak makan apa lah tengah hari ni. Kan? Di asrama tu dia jamu apa lah tengah hari ni. Kan? Duduk di asrama tu malam ni makan apa, duduk teringat ke anak tu. Lu nak boleh pergi hujung minggu depan ni, baru boleh pergi tengok. Duduk cadang dah, nak pergi minggu depan ni, hujung minggu tu nak beli apa tu, hak anak suka tu. Duduk simpan dah. Pasal apa? Rindu sangat. Macam tu. Kan? Celah-celah tu pula anak pula kalau hilang pula macam mana Allah. Kan? Memang terasa sangat. Maka Sauban dengan Rasulullah tadi macam itulah. Sayang dia macam itulah. Lepas tu Rasulullah kata, "Ni aku balik dah. Ni aku balik dah. Ni hang boleh tengok aku." Kan? "Baik, engkau balik ya Rasulullah, tak apalah, hari ni aku boleh tengok engkau. Tapi sekarang ni aku fikir pula. Esok engkau akan pergi." Kan? Sebab kita bukan makhluk yang kekal, kita fana, kita sampai masa ajal kita habis. Saya pun akan ada ajal saya habis. Engkau ya Rasulullah tentulah syurgalah tempat engkau. Syurga pula di tempat engkau mana? Tentulah Illiyin yang paling atas. Kan? Saya ni kalau tak masuk syurga, neraka wal iazabillah lah. Kalau masuk syurga pun tentu dah tak sama level dengan engkau ya Rasulullah. Kan? Nak banding engkau kekasih Allah, saya ni nak bersama dengan engkau dalam syurga tu, tak ada nampak dah buat lah. Jadi ketika itulah saya duk bayangkan, macam manalah esok kelak. Tak bolehlah nak tengok Rasulullah macam hari ni. Tu yang saya duk fikir macam tu. Yang boleh jadi macam ni. Kan? Rindunya, sayang sampai macam tu sekali. Maka turunlah ayat ni. Kan? Kita pasal apa tak jadi macam tu? Pasal kita tak tengok Nabi dan tak merasai, tak memahami, tak baca hadis Nabi, tak mengaji hadis Nabi, tak mengaji sifat Nabi, tak kenal Nabi. Sebab kita tak rasa. Kan? Kita tak terasa langsung. Ada tak kita hak ramai-ramai ni, saya ni Rasulullah memanglah kita tak pernah tengok, teringin sangat nak pergi ziarah Rasulullah di Madinah.